Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Faiz bin Arba'in. Nombor metrik saya adalah 25 DDT 21F1054. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menceritakan tentang permainan catur. Catur adalah sejenis permainan berpapan, rekreasi dan berdaya saing yang dimainkan di antara dua pemain. Permainan catur berasal dari India dan tersebar ke Eropah di mana peraturannya diubah sesuaikan dalam keadaan terkini. Kini permainan catur merupakan permainan yang paling popular di dunia. Dimainkan oleh jutaan manusia di seluruh dunia sama ada di rumah, di sekolah, dalam talian dan di dalam pertandingan. Catur dimainkan pada papan bersaiz 8x8 petak. Memberikannya 64 petak yang silih berganti warna iaitu terang dan gelap. Dengan setiap pemain mempunyai petak terang pada dekat 8 sudut apabila berdepan pada papan. Setiap pemain mulakan permainan dengan 16 catur di mana boleh bergerak dalam hala kemas dan dalam setengah misalan jarak terhad dan boleh mengeluarkan lain-lain kepingan dari papan. Setiap kepingan pemain terdiri daripada 8 bidak, 2 satria, 2 gajah, 2 tir, 1 menteri dan 1 raja. Semua kepingan boleh mengeluarkan kepingan pihak lawan dengan mendarat pada ruang yang mereka duduki. Keperluan catur. Menguji minda dan meningkatkan keupayaan merupakan salah satu kelebihan permainan catur. Terdapat pelbagai variasi permainan catur dimainkan di seluruh dunia. Walaupun permainan catur dianggap sukar bagi setengah orang, jika bersungguh-sungguh tiada masalah untuk mempelajari tekniknya. Permainan catur boleh meningkatkan daya fokus seseorang pada apa yang dilakukan. Sebagai contoh, seseorang itu akan lebih fokus dalam pembelajaran dan akan mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Ini kerana permainan catur boleh membuatkan seseorang itu menggunakan otak kiri dan kanan secara konsisten. Istilah dalam sukan catur. Dalam permainan catur terdapat banyak penggunaan istilah atau terms yang meliputi aspek-aspek di dalam permainan catur seperti peraturan, fasa, prinsip, taktik, strategi dan lain-lain. Istilah ini amat penting kerana ia boleh membantu pemain untuk meningkatkan mutu permainan. Malah istilah-istilah ini juga menjadi bahasa komunikasi antara pemain untuk mengetahui tentang apa yang berlaku semasa sukan catur dimainkan. Antara contoh-contoh istilah-istilah dalam permainan catur ialah: pertama, gambit. Ini adalah istilah ketika pemain mengorbankan satu atau lebih pion atau bidak sebagai sebahagian dari strategi bagi mendapatkan kelebihan untuk menyerang pada gerakan seterusnya. 2. Double attack. Double attack merupakan istilah ketika satu buah catur atau lebih menyerang buah catur pihak lawan pada masa yang sama. Langkah ini sangat mematikan kerana tidak boleh dihentikan dengan menangkap atau menghalau buah catur pihak lawan manapun. Nombor 3. Double pawns. Dua pions atau bidak yang berbaris di belakang yang pion yang lain. Teknik ini dikategorikan sebagai tidak berguna. Hal ini kerana pion yang di belakang pion tidak dapat bergerak ke hadapan kerana dihalang oleh pion yang lain. Nombor 4. Istilah endgame. Istilah ini digunakan ketika pemain catur berada di bahagian akhir sebuah permainan di mana kedua pihak hanya memiliki raja dan beberapa pion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammadin dari kelas DDT 1C. Nombor metrik saya adalah 25 DDT 21F 1070. Ingin membentangkan tentang format permainan dan pertandingan catur. Format pertandingan di dalam permainan catur yang biasa ialah pusingan robin dan sistem Swiss. Pusingan robin ialah ketika semua pemain perlu melawan semua pemain yang lain. Biasanya, pemain akan berlawan dengan semua pemain lain dalam bahagian kecil seperti liga. Mungkin format pertandingan yang lebih dikenali ialah sistem Swiss, di mana dalam setiap pusingan pemain akan bertemu pemain lain yang mempunyai markah yang hampir sama dengannya. Sebagai contoh, jika pemain kalah perlawanan pertamanya, berkemungkinan dia akan bertemu dengan pemain lain yang turut kalah permainan sebelumnya. Pemain tidak disingkirkan di dalam acara sistem Swiss, dan jika jumlah bilangan pemain ganjil, seorang pemain akan mendapat baik.
yang bermakna dia mendapat markah percuma. Baik ini selalunya akan diberikan kepada pemain dalam jumlah markah paling sedikit. Namun, seorang pemain cuma boleh mendapatnya sekali sahaja. Hello, my name is Muhammad Azrin bin Abdul Muttalib. My matrix number is 25DDT21F1048. Teknik asas catur. Terdapat 16 buah catur di atas papan catur semasa bermain. Setiap buah catur ada peranan dan pergerakan yang tersendiri. Setiap pemain perlulah memahami dan mengingati pergerakan setiap buah catur untuk memastikan strategi boleh diatur. Buah yang pertama adalah Queen. Queen boleh bergerak menurut satu garisan lurus menegak, mendatar atau menyerong pada petak yang tidak ditepati tanpa had. Buah yang kedua adalah King. King sentiasa bermula pada segi empat sama warna yang bertentangan. Seseorang raja boleh menggerakkan satu petak ke mana-mana arah, mendatar, menegak atau menyerong, melainkan petak itu sudah diruki oleh sekeping mesra atau langkah itu akan meletakkan raja dalam cek. Buah yang ketiga adalah Rook. Rook boleh bergerak ke hadapan, ke belakang atau ke sisi, tetapi tidak boleh bergerak secara menyerong seperti permaisuri atau biskop. Benteng boleh bergerak ke atas atau ke bawah secara menegak. Buah keempat adalah Bishop. Bishop boleh bergerak ke mana-mana arah secara menyerong selagi ia tidak dihalang oleh buah lain. Buah kelima adalah Knight. Knight boleh bergerak dalam bentuk L, iaitu boleh menggerakkan dua petak ke mana-mana arah secara menegak diikuti oleh satu petak secara melintang, atau dua petak dalam sebarang arah secara mendatar diikuti oleh satu petak menegak. Buah keenam adalah Pawn. Pawn boleh bergerak terus ke hadapan, tidak boleh ke belakang atau ke sisi. Pawn bergerak satu tapak ke hadapan walaupun setiap pajak boleh memajukan dua petak ke hadapan pada kali pertama ia dialihkan. Pawn menangkap sekeping yang satu persegi menyerong ke hadapan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Nur. Nombor matrik saya ialah 25 DDT 21F1052. Hari ini saya akan membentangkan tentang strategi catur. Seni strategi catur adalah mengetahui cara merumuskan rencana permainan catur dan menyusun bidak catur kalian untuk mencapai rencana ini. Mengenali dan memahami strategi pembukaan catur terbaik dapat meningkatkan kepercayaan diri kalian di fase awal permainan. Strategi yang boleh digunakan biasanya bergantung kepada jenis lawan yang dihadapi dan juga cara permainan pemain sendiri. Strategi bermula dengan fasa pembukaan, kemudian bahagian pertengahan permainan dan seterusnya hingga ke bahagian akhir permainan. Sesuatu permainan dianggap terbuka sekiranya semua bidak di tengah telah dimakan dan dikira tertutup jika belum. Permainan separa tertutup pula merujuk kepada permainan yang sebahagian bidak di tengah telah dimakan. Penamaan terbuka atau tertutup ini adalah kerana terdapat kebebasan pergerakan yang lebih bagi pemain dalam permainan terbuka dan selalunya menentukan kerumitan permainan tersebut. Khususnya pengejaman permainan terbuka atau tertutup ini penting kerana permainan tertutup sesuai untuk kuda. Manakala permainan terbuka memberi kelebihan kepada buah jarak jauh iaitu menteri, gajah dan tel. Penutup. Konklusinya, semua pihak perlulah memainkan peranan untuk memastikan permainan catur terdedah kepada masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana permainan catur memberikan banyak faedah dan impak kepada orang ramai. Permainan catur membolehkan pemainnya untuk berfikir secara kreatif. Pemain catur juga bijak untuk mengatur strategi sama ada dari segi menyerang atau bertahan. Selain itu, pihak sekolah juga perlu memainkan peranan untuk memastikan semua pelajar dapat mempelajari dan merasai bermain permainan catur. Ini akan memberikan impak kepada anak muda untuk memastikan minda mereka boleh berfikir secara kreatif dalam melakukan sesuatu perkara. Pelajar juga dapat meningkatkan daya fokus mereka dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.